Dan bertemu kembali tentunya dalam ketika waktu Perintah Kawalan Pergerakan ini ada juga perniagaan yang juga dan perkhidmatan yang mendapat permintaan tinggi. Antaranya adalah perkhidmatan penghantaran barangan melalui aplikasi Mudah Alih. Kami ingin mendalami bagaimanakah Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan dan juga dilanjutkan ini memberikan kesan kepada operasi dan perniagaan mereka. Kita bersama Ketua Pegawai Eksekutif Dago Ride, Nabil Faisal Bamadaj. Nabil, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Nabil, pertama sekali tajuk kita bagaimana rider dan juga perkhidmatan seperti Dago Ride membantu merancangkan aktiviti ekonomi ketika ini. Terima kasih untuk mengadakan saya di program ini, Rizal. Pada waktu ini kerana ramai tak dapat keluar daripada rumah, ramai telah menggunakan perkhidmatan kami untuk membeli barang daripada kedai terdekat atau mana-mana kedai yang mereka ingini untuk membawakan makanan dan barangan essential lah kepada rumah mereka. So kami pun telah mulakan satu perkhidmatan baru iaitu Digo Buy, bahawa mana pengguna boleh mendapatkan rider untuk membelikan barangan mereka dahulu, lepas tu mereka boleh membayar secara tunai atau e-wallet atau credit card setelah rider itu telah sampai di rumah mereka untuk menghantarkan barangan tersebut. Dan adakah Nabil juga meningkatkan, adakah Dago juga meningkatkan operasi daripada segi menambah jumlah rider Dago dan juga bagaimanakah partner-partner baru Dago yang Dago telah capai dan wujudkan rakan perniagaan tersebut ketika waktu PKP ini? Ya, waktu PKP ini kami telah mengadakan inisiatif untuk membangunkan satu insentif program untuk rider-rider kami juga, kerana ramai sangat telah melibatkan diri mereka untuk menolong rakyat Lembah Kelang. Dan jumlah rider kami pada waktu ini aktif setiap hari adalah dalam 300 hingga 500 rider sehari. Adakah ini peningkatan daripada jumlah sewaktu sebelum PKP tersebut? So dia adalah satu jumlah peningkatan untuk penghantaran barang atau makanan, tetapi pada saya dia adalah pengalihan juga. So biasanya mereka membuat pengangkutan, servis pengangkutan awam, teksi motosikal. So sekarang diorang tak boleh kurang buat teksi motosikal tu dan diorang fokus kepada penghantaran barang dan juga makanan untuk pengguna-pengguna kami di Lembah Kelang. Ada pelaburan baru yang Dago lakukan ketika tempoh ini untuk memastikan bahawa operasi ini dapat dikembangkan lagi dan juga dapat mengambil peluang daripada apa yang berlaku pada ketika ini, dan juga dengan penambahan tempoh 2 minggu tersebut, tentunya ini akan berikan kesan kepada mungkin peningkatan operasi. Ya, sebenarnya kita tak boleh tunggukan kerajaan untuk beri apa-apa insentif atau inisiatif. So kami sebagai pihak tersendiri private, kami juga menolong ramai warga B40 dan rider-rider kami. So kami terus mengeluarkan satu insentif program bahawa mana mereka hanya perlu membuat sedikit sahaja job sehari dan kami akan membayar mereka bayaran yang lumayan lah. Dan ini hanya untuk menapungkan dan menolong warga B40 kami atau rider-rider kami dengan keluarga mereka pada waktu yang sukar untuk semua pada waktu sekarang. Menyedari kepentingan perkhidmatan ini kepada orang ramai terutama di Lembah Kelang pada ketika ini, bagaimana kerajaan, saya tahu Nabil menyatakan bahawa tidak harus menunggu kepada kerajaan, tapi bagaimanakah kerajaan boleh menyokong, harus menyokong pemain kecil dalam industri ini, industri yang Nabil ada pada ketika ini, iaitu industri penghantaran dan juga melalui aplikasi, kerana ini adalah antara sektor yang masih terus berfungsi ketika ini, masih mengekalkan lagi aktiviti ekonomi. Bagaimana Nabil lihat kerajaan harus melihat kepada ataupun secara spesifiknya sektor ini?
saya memang melihat bahawa kerajaan boleh membantu syarikat e-hailing atau aplikasi sebagai macam Bigo atau juga kami rider-rider kami. Salah satu idea yang saya melihat negara-negara lain juga membuat atau telah untuk merangsangkan ekonomi mereka adalah diorang keluarkan loan atau grant untuk syarikat-syarikat kecil. Kami sedia tahu gerai-gerai di jalanan ini semua ditutup pada waktu PKP ini, dan mereka hanya boleh membuat atau menjanakan pendapatan melalui pekerjaan sebagai pekerjaan dengan Bigo lah, melalui aplikasi, bagaimana diorang dapat bayaran untuk setiap hari untuk membeli barangan yang mereka perlukan untuk keluarga mereka dan diorang tak boleh keluar. So saya rasa kerajaan boleh membantu melalui loan kepada syarikat kami atau syarikat-syarikat yang lain, dan yang mendaftarkan semua pihak B40 ini atau warga yang tidak dapat menjanakan pendapatan biasa pada waktu PKP ini, untuk keluarkan perangsangan kepada mereka lah untuk dorangnya bayaran untuk keluarga mereka, untuk penggunaan mereka. Dan paling ringkas Nabil, ya, kita tahu ada restoran-restoran juga yang ada menggunakan perkhidmatan e-hailing untuk menghantar makanan mereka, tetapi ada lebih banyak lagi perniagaan-perniagaan yang berskala lebih kecil yang mungkin tak dapat turut serta dalam menghantar makanan mereka kepada pengguna dan juga pembeli di luar sana. Adakah Nabil risau melihat kepada mereka ketika ini? So kami pada waktu PKP dimulakan, kami mendapat peningkatan dalam pendaftaran kedai-kedai atau gerai-gerai lah, restoran-restoran yang tidak ada lesen, yang biasanya dibenarkan untuk menjalankan perniagaan mereka untuk membuat penghantaran makanan kepada pelanggan, dan juga untuk mendapatkan promosi daripada pihak Bigo untuk mendapatkan mereka perniagaan atau order untuk dorang makanan lah. Okay. Pada waktu ini kami tidak dapat menapung diorang punya permintaan, tetapi kita mencuba sedaya upaya untuk memastikan kami akan mempromosikan setiap gerai, setiap peniaga mikro yang menjual makanan daripada rumah mereka untuk tolong mereka lah pada waktu yang susah ini, dan memberikan mereka akses kepada pelanggan kami, dan juga memberikan mereka servis penghantaran yang lumayan buat mereka dan juga pelanggan mereka. Terima kasih Nabil. Maaf saya harus memotong Nabil di situ. Terima kasih Nabil Faisal Bahmadaj, Ketua Pegawai Eksekutif Degora, membincangkan berkenaan dengan bagaimanakah operasi ini dikembangkan dan juga menyokong perniagaan kecil di Malaysia. Kita teruskan sedikit dengan perkembangan luar negara sebelum kita akhiri Niaga Awani ini. Hampir 3.3 juta warga Amerika memohon untuk bantuan pengangguran pada minggu lepas. Ini adalah 5 kali ganda lebih tinggi daripada rekod dalam seminggu yang dicatatkan pada 1982. Ini adalah susulan penutupan aktiviti ekonomi akibat penularan COVID-19 di Amerika. Amerika kini mempunyai kes positif tertinggi di dunia dengan 84,000 kes menurut pakar ekonomi yang dipetik The Associated Press. Kadar pengangguran dijangka meningkat kepada 13% pada Mei. Untuk perbandingan, pada krisis kewangan global yang berakhir pada 2009, kadar pengangguran Amerika berada pada tertinggi 10%. Dan paparan itu mengakhiri Niaga Awani. Teruskan bersama kami untuk perkembangan terkini berkenaan dengan pakej rangsangan yang akan diumumkan lewat hari ini. Saya Riza Zulkapli. Salam hormat.